Program Kolaborasi Towards Excellent SPM 2001 Pendidikan Moral. Selamat pagi murid-murid, apa khabar hari ini? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan yang sehat. Jom belajar bersama dengan saya murid-murid. Saya, Cikgu Josephine, merupakan guru pendidikan moral. Cikgu mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Luar Bandar Nombor 1 Sibu. Pembelajaran kita pada hari ini ialah berkaitan dengan bidang 6, iaitu jati diri moral tingkatan 4 dan tingkatan 5. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah supaya murid-murid dapat mempelajari subjek pendidikan moral dengan lebih berfokus. Murid-murid juga dapat memahami format baharu pentadbiran SPM 2001 Pendidikan Moral. Murid-murid juga dapat menguasai teknik menjawab soalan pada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Murid-murid juga dapat membuat ulang kaji bidang 6 jati diri moral dari tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Murid-murid, bidang jati diri moral membincangkan keunikan dan keistimewaan aspek agama, bangsa, budaya dan bahasa yang menjadi teras dan lambang ketinggian peribadi individu dan jati diri bangsa. Bidang ini memfokuskan integriti diri dan keluarga serta unsur perikemanusiaan yang menyumbang ke arah kesejahteraan diri dan juga masyarakat. Murid-murid, mari kita belajar pendidikan moral KSSM tingkatan 4 terlebih dahulu. Objektif pembelajaran. Dalam unit ini, murid-murid akan belajar tentang maksud integriti individu dalam setiap perlakuan, kepentingan integriti individu dalam setiap perlakuan, implikasi perbuatan individu yang tidak berintegriti, cara individu melaksanakan tanggungjawab yang berintegriti seperti dituntut oleh agama dan kepercayaan, dan menyatakan perasaan apabila mengamalkan integriti individu. Amalan integriti individu dalam kehidupan seharian. Tajuk unit 5 kita, mantap integriti, mantaplah jati diri. Okey murid-murid, cikgu ada soalan untuk anda. Pernahkah anda berbohong? Ya, pernah. Betul ke? Ataupun anda tidak pernah berbohong? Bagus. Pernah berbohong? Tidak bagus. Jadi, apakah perasaan anda selepas melakukan perbuatan tersebut, murid-murid? Adakah anda tidak ada perasaan langsung? Ataupun anda berasa sedih dan menyesal atas perbuatan tersebut? Dalam unit ini, murid-murid, kita ada 5 cadangan nilai. Okey, yang pertama nilai kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua nilai kejujuran, nilai harga diri, nilai kerajinan dan nilai bertanggung jawab. Murid-murid, amalan integriti dalam kalangan semua lapisan masyarakat amat memerlukan pegangan hidup yang beraccountability, berwibawa dan patuh pada undang-undang negara. Adakah murid-murid masih ingat bahawa integriti itu berasal daripada perkataan
integer, di mana perkataan integer ini sebenarnya berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud menyeluruh, sempurna, tulen dan tidak berubah. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan integriti individu? Integriti individu merupakan sifat jati diri yang merangkumi kejujuran dan keikhlasan. Integriti individu juga merujuk kepada penghayatan dan pegangan teguh terhadap ciri dan nilai positif. Okey, integriti individu juga merujuk kepada ketelusan dan keutuhan dalam setiap perlakuan dan pemikiran. Murid-murid, untuk mewujudkan keamanan dan keharmonian dalam kehidupan sejagat, sikap integriti sangatlah penting. So, sikap integriti itu sebenarnya boleh dipupuk murid-murid dalam diri setiap individu untuk melahirkan insan yang bertanggungjawab. Murid-murid, mari kita lihat kepentingan integriti individu. Okay. Di sini kita ada 8 cadangan integriti individu. Kita lihat yang pertama, melahirkan modal insan yang dapat berbakti kepada negara, dapat mengelakkan diri daripada menyalahgunakan kuasa, mendapat keyakinan diri dan kepercayaan orang lain, menjamin hasil kerja yang berkualiti, melahirkan individu yang berpegang pada ketinggian prinsip moral dan etika, dapat membentuk kepribadian individu dan jati diri bangsa, meningkatkan kualiti diri untuk mewujudkan pentadbiran yang cermat. Jadi yang terakhir, dapat memelihara dan memperkasa imej diri serta keluarga. Tahukah anda murid-murid, perbuatan tidak berintegriti oleh seseorang individu boleh menjejaskan diri sendiri, keluarga dan negara. Jadi, apakah kesan tindakan tidak berintegriti terhadap diri sendiri, terhadap keluarga dan terhadap negara murid-murid? Jom lihat. Murid-murid, apa kata kita lihat implikasi ataupun kesan perbuatan individu tidak berintegriti? Okey, kita lihat yang pertama, kesan kepada diri sendiri. Okey, akan menjatuhkan maruah diri sendiri, menghilangkan kepercayaan dan keyakinan orang lain, menjejaskan masa hadapan diri sendiri. Okey, kita lihat apakah kesan kepada anggota keluarga. Okey, menjejaskan hubungan dan keharmonian anggota keluarga. Anggota keluarga akan mendapat malu. Okey, anggota keluarga juga akan dipinggirkan oleh masyarakat. Kita lihat kesan kepada negara. Okey, menjejaskan nama baik negara, menjejaskan keharmonian negara dan menjejaskan keyakinan pelabur. Murid-murid pasti tahu bahawa setiap agama dan kepercayaan juga menekankan kepentingan pegangan hidup yang berintegriti dalam pembentukan imej diri. Murid-murid, apakah penekanan setiap integriti menurut agama di Malaysia? Okey, mari kita lihat dalam aspek agama Islam. Okey, menekankan perlakuan jujur dalam melaksanakan tugas. Dari aspek agama Buddha, menekankan sikap setia kepada keluarga, tidak melakukan penipuan dan giat melakukan kerja kebajikan. Menurut agama Hindu pula murid, menekankan sikap mengaku kesilapan diri walaupun berasa bersalah daripada berbohong. Menurut agama Kristian, menekankan sikap tidak memalsukan dokumen untuk mendapat kepentingan ataupun kejayaan. Okey, yang terakhir, menurut agama Hindu, menekankan sikap jujur dan amanah dalam menjalankan
mencari nafkah. Info tambahan, murid-murid mesti tahu Akta Rahsia Rasmi dan Pelan Anti Rasuah Nasional 2019 hingga 2023. Okey murid-murid, objektif kedua info tambahan ini ialah membantras rasuah dan menggalakkan rakyat Malaysia bebas daripada melakukan perkara-perkara penyelewengan dan meningkatkan integriti dalam kalangan rakyat Malaysia. Murid-murid, sekarang ini kita belajar unit 6 dari tingkatan 5. Tajuk unit 5 di tingkatan 5 iaitu Integriti Pemacu Kecemerlangan Organisasi. Mari kita lihat apakah objektif pembelajaran. Dalam unit ini, murid-murid akan dapat menjelaskan maksud integriti, mengenal pasti cara melaksanakan integriti dalam organisasi, menghuraikan amalan integriti dalam organisasi, meramalkan implikasi sekiranya amalan integriti dalam organisasi tidak dipraktikkan, mengekspresikan perasaan apabila mengamalkan integriti dalam organisasi dan mengamalkan integriti organisasi dalam kehidupan seharian. Okey murid-murid, kita lihat apakah cadangan nilai. Yang pertama, nilai kejujuran, nilai kerjasama, nilai bertanggungjawab, nilai kebebasan dan nilai berdikari. Murid-murid, pernahkah anda berhadapan dengan layanan yang kurang mesra semasa berurusan di sesebuah organisasi? Ya, pernah, betul? Ataupun anda tidak pernah menerima layanan yang kurang mesra? Okey, kalau anda pernah menerima layanan yang kurang mesra, apakah perasaan anda murid-murid? Adakah anda berasa marah, sedih, menangis? Apakah cara melaksanakan integriti dalam organisasi murid-murid? Okey, cuba teka. Betul, mematuhi kod etika kerja, melaksanakan visi dan misi, mengelakkan penyelewengan semasa bekerja, melaksanakan program kesedaran memerangi jenayah rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa, mengiktiraf pencapaian serta memberi penghargaan kepada warga kerja yang berintegriti dan memperkukuhkan, menguatkuasakan semua peraturan dan undang-undang dalam organisasi. Okey, jadi di sini peranan untuk melaksanakan integriti kita boleh pecahkan kepada dua, iaitu diri sendiri dan juga pihak organisasi. Okey, boleh faham? Murid-murid, seseorang individu yang berintegriti akan membawa banyak faedah dan juga kita akan lihat apakah kepentingan amalan integriti dalam organisasi. Okey, kita ada 8 cadangan kepentingan amalan integriti dalam organisasi, iaitu menilai sesuatu kelakuan atau tindakan dengan pertimbangan yang rasional. Jadi, keputusan yang cukup dan pantas dapat diambil. Okey, yang kedua, meningkatkan sensitiviti dan accountability anggota organisasi. Jadi, keputusan yang cukup dan pantas juga dapat diambil. Okey. Kepentingan seterusnya menunjukkan tingkah laku yang beretika dalam organisasi. Etika organisasi dapat dipatuhi dan diamalkan. Okey. Memperolehi keyakinan orang ramai, terutamanya ialah bos-bos kita. Jadi, kepuasan pelanggan dapat ditingkat.
dapat ditingkatkan. Selain daripada kepercayaan orang atasan, maka kita akan mendapat kepuasan daripada pihak pelanggan kita. Okey. Seterusnya, meningkatkan kecekapan perkhidmatan organisasi. Di sini, visi dan misi organisasi akan tercapai. Membentuk budaya kerja berintegriti. Okey, bagaimana anggota organisasi yang bersih, cekap dan amanah dapat dibentuk? Okey, memudahkan pengurusan sumber manusia yang berkualiti dalam organisasi. Maka, anggota organisasi yang bersih dan cekap dan amanah dapat dibentuk. Okey, yang terakhir sekali, mengekalkan imej, credibility dan reputasi organisasi. Itu yang sangat penting. Pesan kebaikan kepada organisasi itu memperolehi pengiktirafan daripada masyarakat. Murid-murid, sila buka buku teks anda muka surat 67. Okey, kita buat perbincangan latihan pengukuhan situasi B. Okey, baca dulu situasi B. Selepas pembinaan taman permainan, keadaan taman permainan selepas beberapa bulan pembinaan selesai. Okey, murid-murid, cikgu nak kamu rumuskan apakah yang kamu boleh nampak pada gambar rajah tersebut. Ya, betul. Kamu nampak peralatan permainan rosak, betul? Seorang kanak-kanak tercedera semasa bermain. Betul tak? Okey, kita lihat soalan nombor 3. Apakah perasaan anda sekiranya anda pegawai yang meluluskan tender tersebut dan salah seorang anggota keluarga anda menjadi mangsa dalam kejadian itu? Okey, kita lihat contoh. Kita lihat contoh jawapan. Okey. Perasaan saya marah. Hal ini kerana pemaju tersebut tidak menepati piawaian tapak pembinaan apabila taman permainan tersebut membahayakan pengguna kanak-kanak. Itu adalah bentuk jawapan kamu. Kamu nyatakan perasaan, lepas itu kamu jelaskan kenapa kamu berasa sedemikian. Okey, kita lihat soalan 4. Apakah pengajaran yang anda perolehi daripada situasi ini? Bincangkan. Okey, jadi apakah bentuk jawapan dia, murid-murid? Kita lihat. Sebagai pegawai yang meluluskan projek tersebut, saya mestilah lebih teliti dan tegas dalam memilih pemaju untuk mengusahakan tapak permainan supaya tidak berulang lagi. Okey, cikgu beri satu alasan sahaja di sini. Okey, jadi murid-murid boleh mengeluarkan idea kamu masing-masing. Tak semestinya jawapan ini. Okey, ini sahaja jawapan. Okey, masih banyak lagi jawapan lain. Okey, kita lihat kepada situasi yang di bawah. Okey, gambar rajah yang di bawah. Anda bertanggungjawab untuk memilih tender bagi syarikat anda. Okey, anda mendapati 2 tender telah menepati kriteria tempoh pembinaan yang ditetapkan, iaitu 6 bulan. Yang berikut ialah 2 tender tersebut. Okey, kita lihat perbezaan tender A dan tender B. Tempoh masa sama-sama 6 bulan. Okey, kualiti barang pun sama-sama berkualiti. Okey, dari segi harga, ia ada perbezaan. Tender A RM150,000, tender B RM180,000. Okey, kita lihat pengalaman pemaju. Tender A 10 tahun pengalaman. Okey, tender B cuma 2 tahun pengalaman. Okey, kita lihat dari segi hubungan dengan pegawai tersebut. Okey, kelas. Tender A langsung tidak ada hubungan dengan kamu. Tetapi tender B, anda adalah rakan. Jadi kita lihat apakah analisis kedua tender di atas justifikasikan pilihan anda. Analisis kedua tender di atas justifikasikan pilihan anda. Kita lihat bentuk jawapan murid-murid.
pilihan saya ialah saya akan memilih tender A kerana pemaju ini mempunyai banyak pengalaman. Taman permainan ini tidak membahayakan pengguna. Itu adalah cara kita membuat justifikasi pilihan anda. Nyatakan pilihan kamu, lepas tu kamu nyatakan alasan kamu. Pastikan kamu memilih tender yang betul-betul membawa keselamatan kepada pengguna. Boleh murid-murid? Mari kita lihat format pentafsiran SPM Pendidikan Moral bahagian A. Bahagian A mengandungi 5 soalan struktur. Jawab semua soalan. Semua markah ialah 50 markah. Jom murid-murid kita lihat bentuk soalan. Soalan 1. Fahami dan teliti poster di sebelah. Ini tentang etika kerja. Murid-murid tengok apakah yang dimaksudkan dengan etika kerja tadi ya. Mematuhi polisi syarikat, mementingkan dan mempertingkatkan mutu perkhidmatan, mementingkan pekerjaan yang bersih, cekap dan amanah. Kita lihat bentuk soalan dia murid-murid. Soalan A. Apakah yang murid dapat rumuskan daripada etika kerja di atas ke arah pembentukan individu yang berintegriti? Soalan ini berbentuk soalan kebat. Menganalisis 3 markah. Jadi murid-murid perlu beri 3 isi. Baru kamu dapat 3 markah. Kita lihat soalan B. Ramalkan kesan jika seseorang pekerja itu tidak patuh dengan etika kerja seperti yang ditunjukkan. Soalan ini berbentuk soalan penilaian murid-murid dan 3 markah. Maka murid-murid perlu beri 3 isi. Kita lihat soalan C. Nyatakan 2 kepentingan individu yang berintegriti kepada sesebuah organisasi. Soalan ini berbentuk soalan pemahaman. Ada 2 markah diminta. Maka murid-murid perlu bagi 2 isi. Soalan D. Terangkan satu nilai universal yang patut anda amalkan sekiranya anda bergelar seorang pekerja bakti. Ini adalah soalan berbentuk menilai. Ada 2 markah. Jadi ditekankan di sini adalah watak dan juga nilai. Kita lihat skema jawapannya nanti. Semua markah adalah 10. Untuk kita lihat jawapan yang pertama. Etika kerja berperanan membentuk seorang pekerja yang sentiasa mematuhi polisi syarikat. Kita lihat jawapan yang kedua murid. Etika kerja dapat memupuk sikap pekerja yang bersih, cekap dan amanah dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Yang ketiga, etika kerja dapat meningkatkan mutu perkhidmatan seseorang pekerja. Sekarang kita lihat jawapan kesan. Jawapan kesan menghilangkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Yang kedua, menjatuhkan maruah diri dan keluarga. Sangat senang. Yang ketiga, pekerja akan dibuang kerja oleh syarikat. Yang ini sangat bahaya. Kita lihat jawapan C. 2 kepentingan. Melahirkan pekerja yang berkredibiliti untuk meningkatkan produktiviti dan kemajuan syarikat. Jawapan yang kedua, dapat menjamin hasil kerja yang berkualiti. Ini adalah jawapannya. Sekarang kita lihat jawapan D. Saya patut mengamalkan nilai bertanggungjawab. Noktah watak adalah saya. Lepas tu kita buat huraian. Apabila saya bekerja nanti, saya akan menjalankan tugas yang diamanahkan dengan baik. Ada nilai, ada huraian, ada 2 markah. Kamu sudah menjawab dengan baik. Mari kita lihat format pentafsiran SPM Pendidikan Moral bahagian B. Bahagian B merupakan soalan pilihan.
Okey, bahagian B mengandungi 2 soalan esei. Jadi, murid-murid kena pilih satu daripada 2 soalan. Okey, 10 markah diperuntukkan untuk satu soalan. Jadi, kamu murid-murid perlu pilih satu sahaja. Okey, jom kita lihat bentuk soalan. Murid-murid, ini adalah bentuk soalan di bahagian B. Okey, bahagian B kalau kamu tengok sebenarnya dia ada 2 soalan. Okey, iaitu soalan 6 dan soalan 7. Okey, sebelum kamu menjawab soalan esei ini, murid, kamu mesti baca dan fahami kehendak soalan terlebih dahulu. Gariskan maklumat penting, rangkakan jawapan terlebih dahulu di tepi soalan. Kena pasti apakah soalan itu ada watak ataupun tidak ada watak pada soalan. Okey, apakah yang murid faham? Kita lihat situasi soalan. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan pelan anti rasuah organisasi. Okey, di peringkat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Okey, kamu nampak di situ pelan anti rasuah organisasi. Okey, pembentukan pelan anti rasuah organisasi di peringkat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan merupakan salah satu usaha dalam mendukung aspirasi kerajaan bagi memastikan Malaysia terkenal dengan integritinya dan bebas daripada sebarang unsur rasuah. Pelan yang komprehensif dan inklusif ini dibangunkan selaras dengan pengubalan pelan anti rasuah nasional atau lebih dikenali sebagai National Anti-Corruption. Okey, murid-murid, kamu nampak tak warna kuning yang cikgu highlight? Maka itu adalah poin-poin yang sangat penting. Okey, kita lihat kepada soalan. Usaha di atas menunjukkan kepentingan sikap amanah dalam kehidupan harian dan mencapai hasrat negara untuk menjadi negara yang bebas rasuah. Huraikan implikasi yang berlaku sekiranya usaha kerajaan tersebut diabaikan oleh setiap rakyat. Okey, kamu nampak 10 markah. Okey, soalan ini nak kita buat apa? Nak murid buat apa? Betul. Itu menghuraikan implikasi. Itu adalah kehendak soalan. Jadi, cikgu balik kepada situasi soalan. Apakah yang murid faham? Iaitu usaha kerajaan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangka satu pelan anti rasuah organisasi untuk memastikan Malaysia terkenal dengan integriti dan bebas rasuah. Okey, apakah kehendak soalan? Soalan minta implikasi yang akan berlaku sekiranya usaha kerajaan ini diabaikan oleh setiap rakyat. Okey, apa kata kita lihat bentuk cadangan jawapan. Murid-murid, ini adalah rangka jawapan. Rangka ataupun poin yang kamu boleh tulis di tepi soalan. Okey, kena pasti watak terlebih dahulu kamu tulislah di tepi. Okey, contoh rakyat. Lepas itu kamu tulislah poin implikasi ataupun kesan kepada siapa? Kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada negara. Okey, jadi apabila sudah ada rangka seperti ini, nanti apabila murid nak buat esei, kamu rujuklah apa yang poin kamu sudah tulis. Okey, kamu boleh lihat apakah poin ataupun implikasi. Contoh, menjejaskan kredibiliti, hilang sikap profesionalisme. Okey, bekerja akan bersikap individualistik, hilang kepercayaan orang lain. Itu poin dia. Okey, nama baik keluarga akan tercemar. Okey, hubungan anggota keluarga akan renggang. Okey, kita lihat implikasi kepada negara, kamu tulis seperti itu. Keharmonian negara akan terjejas, nama baik negara akan terjejas. Okey, kamu tengok poin 1, 2, 3, 4 poin untuk diri sendiri, 4
poin untuk implikasi keluarga, 3 poin untuk implikasi keluarga dan 4 poin implikasi kepada negara. Okey, kamu akan mendapat 10 markah. Kita lihat bentuk kerangan sebenar. Okey, bagaimana kamu menjawab. Okey. Murid-murid, ini adalah contoh jawapan lengkap. Okey, kamu nampak petak yang sebelah kiri ialah contoh jawapan dan petak sebelah kanan ialah bagaimana cara cikgu mengira markah kamu. Okey, kamu lihat di perenggan pertama, cikgu fokus kepada kesan kepada diri sendiri. Perenggan yang kedua, fokus cikgu untuk keluarga. Di perenggan yang ketiga ialah kesan untuk negara. Okey, berapa poin yang perlu kamu buat? Kamu mesti buat 10 implikasi. Baru kamu akan dapat 10 markah. Okey, kita lihat. Watak tadi ialah rakyat. Okey, rakyat yang mengabaikan usaha kerajaan. Cikgu ambil ayat ini daripada situasi soalan itu. Okey, yang mengabaikan usaha kerajaan untuk membantras rasuah akan merugikan diri sendiri. Okey, antaranya menjatuhkan maruah diri sendiri. Itu jawapan C1. Okey, selain itu, perbuatan yang tidak berintegriti akan menyebabkan kehilangan kepercayaan orang lain. Okey, C2. Okey, kita lihat C3. Masa hadapan pekerja juga akan terjejas apabila dibuang kerja oleh majikan. Kamu kaitkan dengan situasi. Mengapa dibuang kerja? Sebab tidak berintegriti, betul? Okey, kita lihat kesan kepada keluarga. Okey, guna watak juga yang sama. Rakyat yang mengabaikan usaha kerajaan ini juga akan menyebabkan nama baik keluarga terjejas apabila melakukan perbuatan tidak berintegriti. Okey, selain itu kita boleh guna ayat penanda wacana. Okey, hubungan sesama anggota keluarga juga akan menjadi renggang. Itu ialah C5. Kita lihat C6. Okey, tindakan pekerja yang melakukan perbuatan tidak berintegriti akan menyebabkan semua ahli keluarga dipandang hina dan dipinggirkan oleh masyarakat lain. Okey, C6. Okey, kamu sudah dapat 6 markah. 6 markah, kamu tinggal lagi 4 markah. Okey, so kita lihat apakah kesan tidak berintegriti terhadap negara. Okey, rakyat yang mengabaikan usaha kerajaan membantras rasuah akan menjejaskan nama baik negara kita, Malaysia. Okey, selain itu, rakyat yang tidak berintegriti boleh menjejaskan keharmonian negara kerana ujungnya pergaduhan dan ketidakpuasan hati orang lain. Okey, seterusnya, tindakan rakyat yang tidak menyahut seruan kerajaan dalam membendung gejala rasuah akan menyebabkan keyakinan pelabur asing semakin pudar. Okey kelas, kamu sudah ada 3 poin di situ. Belum cukup, kamu mesti cari 4 indikasi. Seterusnya, okey, kamu boleh guna perkataan akhir sekali untuk penutup kamu. Okey, berlakunya penyelewengan dalam pentadbiran negara hingga menyebabkan negara kerugian. Okey, boleh faham dari sini murid-murid. Okey, jadi kalau jawapan murid-murid munasabah bernas, maka akan tetap dikira. Boleh faham? Mari kita lihat format pentafsiran SPM Pendidikan Moral bahagian C. Okey, jawab semua soalan. Ya, jawab semua soalan. Tidak ada pilihan. Okey, soalan ini mengandungi 2 soalan, iaitu soalan 8 dan soalan 9. Okey, semua soalan ialah esei. Setiap soalan mengandungi 2 soalan pecahan, iaitu A dan B. Okey, ada 40 markah. Okey, jom kita lihat bentuk soalan. Murid-murid, okey, ini adalah contoh soalan di bahagian C. Okey, abaikan soalan, abaikan tanda satu di situ, sepatutnya dia nombor 8 ataupun nombor 9. Okey, ada 2 pecahan soalan A dan B.
Okey, A peruntukan markah ialah 10, B juga peruntukan markah ialah 10. Okey, kita lihat situasi soalan. Keratan akhbar di bawah merujuk kepada individu yang tidak berintegriti. Apakah perbuatan mereka? Mencuri wang bank negara, bekerja syarikat kawalan keselamatan Songlok, RM160,000. Okey, soalan. Pada pendapat anda, apakah kepentingan integriti individu dalam setiap perlakuan supaya perkara di atas tidak berulang lagi? Soalan B. Bincangkan cara bagi setiap individu melaksanakan tanggungjawab yang berintegriti dalam pekerjaan seharian. Jawapan anda mestilah berdasarkan nilai universal yang dipelajari. Okey, murid-murid. Sebelum menjawab soalan esei, murid mesti buat baca dan fahami soalan sehingga faham. Gariskan maklumat penting ataupun kata tugas, kata-kata arahan di situ. Okey, rangkakan jawapan di tepi soalan supaya nanti murid boleh apabila nak tulis soalan apabila nak tulis jawapan, kamu boleh rujuk balik apa yang kamu sudah tulis. Kadang-kadang kamu tidak ingat, jadi kamu bagus tulis. Okey, apakah yang murid faham? Tindakan seseorang individu yang tidak berintegriti. Okey, apakah kehendak soalan A dan B? Kita lihat. Soalan A, dia nak kepentingan integriti individu dalam setiap perlakuan supaya tidak berlaku perkara yang berulang seperti di atas. Okey, kehendak soalan B, cara melaksanakan tanggungjawab yang berintegriti dalam pekerjaan. Okey, nilai murni. Kita lihat. Jom kita lihat bentuk cadangan jawapan murid. Ini adalah contoh cadangan jawapan lengkap. Okey, untuk soalan A tadi. Okey, kalau murid-murid masih ingat, soalan A dia minta kepentingan integriti individu. Betul? Jadi, untuk menjawab pelatihan ini, okey, murid-murid mesti ada 10 kepentingan. Okey, soalan ini dia tidak bertanyakan nilai. Maka kamu tulis kepentingan semua dalam satu perenggan. Okey, jadi contoh kita lihat pada pendapat saya. Kenapa kamu letak pada pendapat saya? Sebab tadi soalan tanya pada pendapat anda menyatakan kepentingan. Apakah kepentingan? Jadi kamu boleh guna pada pendapat saya. Sikap integriti diri seseorang sangat penting dalam setiap perlakuan supaya kita tidak lagi mengulangi perbuatan yang menyalahi undang-undang negara. Kamu sudah mendapat 1 markah. Okey, boleh faham? Seterusnya, okey, seseorang individu yang berintegriti dapat mengelakkan diri daripada melakukan penyalahgunaan kuasa apabila menjalankan tugas. Itu adalah poin yang seterusnya. Supaya dapat mengelakkan diri daripada menyalahgunakan kuasa. Itu poin yang murid-murid. Okey, guna ayat penanda wacana. Okey, selain itu, okey, individu yang mempunyai integriti dalam diri dapat menjadi seorang yang berpegang prinsip moral dan etika moral dalam kehidupan seharian. Okey, itu poin yang seterusnya murid-murid. Okey, seterusnya, apabila kita bersikap berintegriti dalam hidup, maka kita dapat meningkatkan kualiti diri untuk mewujudkan pentadbiran yang lebih cekap semasa bertugas di tempat kerja. Okey, kamu nampak tak? Jadi poin dia, kepentingan dia sentiasa berurutan. Kamu menggunakan ayat penanda wacana saja untuk kamu menggabungkan poin pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey, cikgu tak baca habis murid-murid dan kita lihat di poin yang terakhir iaitu yang ke-10. Kamu boleh guna akhir sekali kepentingan integriti individu. Okey, adalah supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti di atas. Ialah dapat mematuhi peraturan dan prosedur kerja yang baik. Okey, boleh? Okey, di sebelah kanan adalah cara cikgu. Okey, cikgu akan tulis J1 betul, J2 ada, J3 ada, sehinggalah J10. Okey, boleh faham? Kamu sudah
sudah dapat 10 markah. Adakah ini sahaja jawapan dia, murid-murid? Tidak, ada banyak lagi jawapan. Kalau jawapan kamu munasabah dan bernas, maka kamu akan mendapat markah, murid-murid. Okey, baiklah murid-murid. So, sekarang ini kita lihat bentuk jawapan pada soalan B. Okey, kalau kamu masih ingat yang tadi, soalan ini dia minta nilai dan juga cara. Betul? Okey, di perenggan pertama kamu nampak, okey, adalah nilai. Di perenggan kedua ialah cara. Okey. Ingat di perenggan pertama ialah nilai. Di perenggan yang kedua adalah cara ataupun kehendak soalan. Okey. Untuk perenggan yang pertama, cikgu cadangkan murid-murid buat sehingga 4 nilai. Okey, contoh, setiap individu yang bekerja perlulah mengamalkan nilai bertanggungjawab, nilai kejujuran dan nilai rajna. Okey, tetapi cikgu galakkan murid-murid cikgu tulis sehingga 4 nilai. Okey, tidak ada salah murid-murid, boleh. Okey, dan perenggan yang seterusnya terus kepada kehendak soalan. Okey, setiap individu itu adalah watak. Ingat, watak terlebih dahulu. Apakah kehendak soalan? Okey, kita lihat. Setiap individu yang bekerja haruslah melaksanakan tanggungjawab berintegriti semasa bekerja, iaitu dengan mematuhi konteks bekerja. Itu adalah cara kita bersikap berintegriti. Okey. Selain itu, kita menggunakan ayat penanda wacana. Seseorang individu juga haruslah mengelakkan diri daripada melakukan penyelewengan di tempat kerja. Okey, kamu boleh nampak kesinambungan kehendak soalan yang pertama dan kehendak soalan yang pertama dan juga kehendak soalan yang kedua. Okey, yang ketiga, tindakan seseorang individu yang jujur dan amanah menjalankan tugas dapat mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan yang tidak berintegriti. Apakah cara di situ? Jujur dan amanah menjalankan tugas. Okey. Seterusnya, sebagai pekerja, seseorang individu perlulah datang awal ke tempat kerja. Ini cara kita. Okey, untuk mengelakkan diri sentiasa lewat. Okey, next. Tindakan seterusnya ialah tidak menipu dalam hal surat cuti sakit untuk mengelakkan diri dari terbiasa melakukan perbuatan tidak berintegriti. Okey, jadi banyak alasan yang kamu nak buat. Kalau kamu tak nak turun kerja, kamu kata kamu sakit. Jadi elakkan perkara sebegini. Ataupun kamu menipu cuti sakit, surat cuti sakit. Elakkan. Dan akhir sekali, setiap individu juga perlu memupuk sikap positif dan pegangan agama supaya dapat menghindari perbuatan yang tidak berintegriti. Okey, di perenggan pertama tadi, N1, N2, N3, kamu sudah dapat 3 markah. Lepas tu J1 hingga J7, kamu ada 7 dan so total markah ialah 10 markah. Okey, N3 dengan nilai 7J adalah kehendak soalan. Okey, murid-murid boleh faham? Cikgu harap kamu boleh fahamlah dengan penerangan cikgu. Murid-murid, mari kita buat sesi soal jawab untuk mengimbas kembali apakah yang telah kita pelajari dalam tajuk ini. Okey, murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan integriti individu? Siapa tahu, angkat tangan. Okey, integriti individu bermaksud sifat jati diri yang merangkumi kejujuran dan keikhlasan. Betul, pandai kamu. Okey, bagaimana pula dengan kamu, Suzy? Apakah pendapat kamu? Okey, cikgu, saya rasa integriti individu merupakan penghayatan dan pegangan teguh terhadap ciri dan nilai positif. Betul tak cikgu jawapan saya? Ya, betul jawapan kamu, Suzy. Ada siapa lagi yang nak jawab? Ya, silakan. Integriti individu juga merupakan ketulusan dan keutuhan dalam setiap
perlakuan dan pemikiran. Betul tak jawapan saya? Betul murid-muridku. Semua pandai. Kita buat latihan ringkas uji diri soalan serutu murid-murid. Okey, baca dulu. Pernyataan di bawah ini adalah berkaitan dengan maklumat pengurusan perhubungan pelanggan. Setiap organisasi disarankan supaya memberi layanan mesra. Okey, ramah serta membantu orang awam yang ingin berurusan. Saranan itu sepatutnya meliputi semua jabatan kerajaan dalam memastikan mereka memberi layanan baik kepada orang awam. Soalan A. Wajarkah setiap pelanggan sesebuah organisasi diberikan layanan yang baik ketika melakukan urusan? Jelaskan. Ingat, ini adalah bentuk soalan pendirian. Okey, 1 pendirian, 2 penjelasan kamu nanti. Okey, kita lihat apakah yang ditekankan di sini. Okey, murid-murid. Okey, yang pertama, fahami kehendak soalan. Gariskan maklumat penting seperti kehendak soalan, watak, pendirian. Lihat peruntukan markah. Ini adalah soalan berbentuk pendirian tadi ya. Rujuk cara menjawab di bawah yang cikgu akan sediakan nanti. Okey, kita lihat apa yang ditekankan. Yang bertanda merah itu yang kita tekankan. Situasi soalan. Seterusnya. Memberi layanan mesra, ramah serta membantu orang awam. Itu digariskan. Peruntukan markah adalah 3. Jadi lepas ni kita tengok apa lagi yang ditekankan di sini. Wajarkah? Ya, wajarkah? Kamu bulatkan ataupun kamu nanti boleh gariskan. Kelas, kita lihat skema jawapannya. Pada pendapat saya, wajar setiap pelanggan sesebuah organisasi diberikan layanan yang baik ketika melakukan urusan. Ingat, watak adalah saya kerana dia kata anda. 1 markah kamu sudah dapat. Hal ini demikian kerana pelanggan akan berasa selesa berurusan dengan organisasi tersebut. 1 markah. Selain itu, layanan yang baik dapat meningkatkan keyakinan pelanggan. Kamu dapat 3 markah. 1 pendirian, 2 penjelasan. Kamu akan dapat 3 markah. Cikgu harap kamu dapat menjawab dengan baik. Setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid. Cikgu harap kamu boleh faham dan dapat membuat ulang kaji dengan baik. Selamat berjumpa kembali bersama dengan cikgu. Sekian, terima kasih. Bye-bye.